Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidah Matrang. Fokus berita malam, Jabatan Muzium Sarawak JMS merancang untuk membawa pulang artifak Sunhead milik kaum Bading yang sedang ditempatkan di Pitts Rivers Museum, Oxford. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Sunhead itu adalah antara sebahagian set daripada 6 objek yang didokumentasikan dalam buku daftar perolehan Muzium Sarawak. Pada tahun 1905, Raja Charles Brooke telah menubuhkan sebuah mini museum di Cirencester di United Kingdom. Sunhead ini adalah satu daripada objek yang telah dipamerkan di museum tersebut. Jadi museum tersebut telah ditutup pada tahun 1917 dan objeknya telah diterjemahkan oleh keluarga Brooke kepada sebuah institusi di United Kingdom, iaitu di Pitts Rivers Museum, Oxford. Jadi kita berharap barang-barang yang bersangkut paut dengan negeri Sarawak dan juga Borneo yang terdapat di Pitts Rivers Museum selain daripada Sunhead, dan kemungkinan ada barang-barang lain yang telah diterjemahkan oleh keluarga Brooke pada masa itu dapat dikembalikan supaya dia dapat kembali ke tanah air di mana asal usul artifak ini datang. Bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Warisan Sarawak di Kuching pada Rabu, Datuk Seri Abdul Karim menambah Sarawak juga menerima hadiah berupa keringkam diraja daripada Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada 5 Disember lepas. Barang milik Raja Pemaisuri Agong itu merupakan salah satu hantaran perkahwinan baginda dihadiahkan beliau kepada Kerajaan Sarawak untuk dipamerkan di Muzium Budaya Borneo. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim menambah seorang dermawan JB Lim dari Pulau Pinang juga berhasrat untuk menermakan 2 bilah parang iaitu parang ilang Mandau kepada JMS. Katanya lagi, Datuk Richard Curtis yang pernah berkhidmat di Sarawak juga bersetuju untuk menyerahkan peta milik beliau kepada JMS yang berbentuk lakaran iaitu sebahagian daripada Sarawak proper dan dipercayai dilakar sekitar tahun 1890-an. Tambah Datuk Seri Abdul Karim lagi, Dr. David McClanahan turut berhasrat menyerahkan objek-objek simpanan beliau termasuk rantai kaum Bidayuh, rantai pawang orang Ulu dan aksesori berunsur kenyalang. Pemulangan artifak ini kepada Jabatan Muzium menunjukkan telah timbul kesedaran daripada kalangan masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan dan juga pemuliharaan khazanah warisan negeri Sarawak. Tapi sedikit sebanyak saya percaya hasrat dan niat mahu menterma ini timbul. Kemungkinan ekoran daripada apa yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri, terutama sekali Jabatan Muzium, yang mana apabila kita menubuhkan muzium dan kita pamerkan artifak, objek-objek dalam cara yang very professional. Jadi mereka yang ada menyimpan khazanah negeri ini merasakan bahawa yang disimpan dalam store di rumah-rumah mereka itu lebih baik lagi dipamerkan dalam tempat-tempat yang mana orang ramai datang. Berita seterusnya, peranan Mama Care di bawah pemantauan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sarawak menarik perhatian Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Menurut Datuk Seri Nancy dalam akaun Facebooknya pada Selasa, Mama Care memainkan peranan penting dalam merancang dan melaksanakan program untuk melatih wanita, warga emas dan ibu tunggal terutamanya daripada kumpulan Low Income Household LIH dalam menjana pendapatan keluarga. Menjelas semasa mengadakan lawatan ke LPPKN Negeri Sarawak pada Selasa, beliau berkata melalui perkhidmatan yang ditawarkan oleh Mama Care ini, beliau yakin ia mampu menjana pendapatan secara langsung dapat meningkatkan lagi ekonomi wanita dan kumpulan LIH ini. Dalam lawatan sama, Datuk Seri Nancy juga telah diperkenalkan kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh LPPKN Sarawak seperti Klinik Nur Sejahtera dan unit kaunseling keluarga dalam keluarga, masyarakat dan komuniti.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Nancy Shukri yang juga ahli Parlimen Satu Ubong telah membuat perjumpaan bersama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan ahli Parti Persakar Bumiputera Bersatu PBB bagi zon Kampung Tabuan pada Selasa. Menurut beliau, dalam akaun Facebooknya, banyak perkara perlu diteliti semula, terutamanya dari segi perancangan pembangunan yang akan dilaksanakan. Katanya beliau akan melakukan yang terbaik dan akan bekerjasama dengan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Ibni bagi melaksanakan perancangan pembangunan. Keperkembangan di Sarike, seramai 80 orang kanak-kanak Kampung Seberang Sarike menyertai program khatan perdana yang diadakan di Dewan Serbaguna dari 26 hingga 28 Disember 2022. Program itu bertujuan memberi kemudahan kepada kanak-kanak dari Kampung Sarike, Taman Susur Jambu, Kampung Seberang, Sarike dan Muara Payan berkhatan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh berkata, beliau akan sentiasa memberi sokongan bagi menjayakan program ini dalam usaha serta inisiatif terbaik untuk para pengundi di kawasan tersebut. Sementara itu, Pemuda PBB Kuala Rajang yang diketuai oleh Ketua Pemuda Kuala Rajang, Kansler Muhammad Hafiz Muhammad Rosli telah ditugaskan bagi mengendalikan sepanjang program berjalan. Selain penyertaan secara percuma, kanak-kanak yang berkhatan juga turut dihadiahkan wang sagu hati bagi menceriakan dan memberi sokongan moral. Manakala di Bintangor, ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab meluangkan masa menyantuni penduduk Rumah Panjang Bisa, Sungai Sian, Bintangor sempena Majlis Kesyukuran dan Randau Pemimpin Bersama Rakyat Jasamu Dikenang yang diadakan pada Selasa. Majlis tersebut diadakan sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada para pengundi P206 Tanjung Manis di kawasan Sungai Sian Bintangor yang memberi sokongan penuh kepadanya pada PRU 15 yang lepas. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan dana projek kecil luar bandar MRP bernilai RM2,500 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang James Berandah untuk menjalankan kegiatan aktiviti sukan di kawasan Muara Bunut. Selain itu, Insinyur Yusof turut menyampaikan satu set komputer kepada JKKK Rumah Panjang Joblin Buan untuk kegunaan kegiatan dan aktiviti di Rumah Panjang. Kesempatan itu turut dimanfaatkan Insinyur Yusof dengan menyantuni beberapa orang penduduk Rumah Panjang, orang kurang upaya OKU dan meninjau beberapa rumah persendirian di Rumah Bisa untuk mengetahui masalah yang dialami mereka. Sekian isi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube #menyebarfakta. Salam UKAS.